berkenaan dengan telinga, Maulana, pernah ada dalam isu perbincangan, apabila dikaji, telinga ni dia bukan selepas gegendang telinga tu dia tidak ada lagi rongga, dia saraf. Jadi adakah satu kesilapan ataupun ada hujah yang lain sebenarnya? Dalam bab ini dia ada dua istilah. Pertama jauf, yang kedua manfadh munfatih. Okey. So ayat dia yang tepat lagi, masuk sesuatu ain ke dalam rongga melalui laluan terbuka. Melalui. Okay. Bukan rongga terbuka. Melalui laluan. Rongga contohnya dalam mata ni pun ada rongga. Betul. Tetapi yang dia akan batal ni kalau laluan dia tu adalah jenis terbuka. Contoh perut ni rongga. Perut rongga. Dalam otak ni pun ada rongga. Ada rongga. Cuma dia tidak ada laluan nak masuk. Tapi kalau dibuat laluan, macam mana boleh ada laluan ke otak? Dan macam mana boleh ada laluan kat perut? Dalam kitab sebut. Iaitu dia kata bila masuk melalui jaihah. Jaihah ni apa? Jaifah. Jaifah ni adalah luka di perut. Jadi kalau orang tu perut dia terbelah, menyebabkan ada lubang, lalu masuk sesuatu ke dalam perut, maka batal. Jadi perut juga adalah rongga. Perut rongga. Dalam kepala rongga, cuma dia tak ada laluan. Tapi kalau terbuka laluan melalui makmumah, iaitu luka di kepala, atau jaifah, luka di perut, maka masuk ke dalam rongga melalui lubang tadi, maka batal puasa. Walaupun bukan rongga yang semula jadi. Walaupun bukan semula jadi. Ya, betul. Walaupun bukan terutama orang yang sakit ke, yang dibuat rongga oleh doktor lah. Itu yang kita boleh apply kan isu tu. Sebab dalam kitab dia tak bagi bayangan kepada orang yang berubat. Dia bayang jaifah ni orang dia terbelah perut dia, kena tikam. Sehingga adalah masalah dalam fiqh disebut, kalau satu orang ditikam, kalau dia ditikam tak batal puasa. Walaupun pisau tu masuk dalam perut dia. Tapi kalau dibagi perut dia, so orang tikam, batal puasa, sebab dia yang merelakan ain masuk ke dalam rongga dia. Itu sekadar untuk taswirkan masalah biasa kan kita jumpa. Mungkin orang tanya, dah kenapa pula bagi perut dia, bagi orang tikam? Itu tak payah tanya lah. Itu tanya dia, jangan tanya ustaz kan. Kenapa dia bagi perut, itu bukan isu ustaz kan. Sekarang benda yang dah berlaku macam tu. Itulah jawapan dia. Okey, berkaitan dengan telinga ni, dalam mazhab Syafi'i sebenarnya telinga ada dua pendapat, batal dan tak batal. Boleh lihat dalam Minhaj misalnya. Ia berpunca, khilaf ni berpunca daripada rongga dibahagikan kepada dua. Rongga dibahagikan kepada dua. Satu dipanggil rongga yang ada quwwatun muhilah. Apa maksud quwwatun muhilah? Dia ada kemampuan pencernaan, mencerna makanan, mencerna ubat. Maka telinga dia tak ada. Dia tak ada quwwatun muhilah. Satu lagi ureter, iaitu saluran kencing. Ataupun dalam dalam bahasa Arab disebut ureter, ada dua pendapat juga. Kerana dia tidak ada quwwatun apa tadi? Muhilah. Maka dalam mazhab Syafi'i telinga ni memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tak batal. Sebab walaupun dia rongga, tetapi dia tidak ada quwwatun muhilah. So tak batal. Sebelum tu maksudnya mungkin ada orang yang bila bahas benda ni, dia menggambarkan bahawa ulama dulu tak sedar telinga ni bukan, mungkin ulama tak sedar. Jadi bila ada khilaf begini, menunjukkan sebenarnya ulama sedar. Sedar. Jadi jangan buat pandai lah. Maknanya ulama sedar sebenarnya selepas gegendang tu bukan direct kepada perut, itu disedari. Dia benda ni akan jadi masalah kritikan apabila kita meletakkan mukadimah yang salah. Apa mukadimah yang salah? Kita kata kalau rongga itu membawa kepada perut, batal. Jadi telinga tak bawa kepada perut, sepatutnya tak batal. Kita yang cipta mukadimah tu atau kaedah tu. Kaedah mazhab Syafi'i bukan macam tu. Mana ada syarat mesti sampai ke perut? Tak ada.
Tak ada syarat. Dia masuk ke dalam rongga. Manfas. Rongga ni benda bergaung, berlubang. Itu dipanggil rongga. Dan perkara ini sebenarnya dikiaskan kepada kerongkong. Contohlah, kalau makanan masuk sampai kat kerongkong je, sampai perut tak? Sini je. Sini, lepas tu dia keluar balik. Dia masuk, tak. Batal tak puasa? Batal. Batal. Menunjukkan poin masuk dalam perut itu bukan poin. Bukan elat. Kalau sekadar sini, sampai sini, keluar balik. Tak ada kenyang. Tak ada hilang dahaga. Dia komo-komo nak bagi tekak dia tu segar. Sampai sini, tapi dia kata tak masuk dalam perut. Batal. Kerana ia sudah masuk ke dalam rongga. Maka dikiaskan semua yang dipanggil rongga, yang masuk melalui laluan yang terbuka, maka batal. Maka cuma dia ada khilaf tentang isu adakah disyaratkan rongga itu ada kuasa ataupun ada kemampuan mencernakan ihalah dalam bahasa Arab ataupun tidak ada. So berlakulah khilaf, dua pendapat. Yang muktamadnya batal. Yang muktamadnya adalah batal. Dan ada satu orang ulama Syafi'i, beliau ini kalau dalam senarai muhakkik mazhab Syafi'i ini, kita gelar dia sebagai muhakkik mutaakhirin. Super mutaakhirin, maksudnya paling last di kalangan muhakkik. Contohnya kita ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i, kira satu level. Kemudian sebelum itu Imam Ghazali, sebelum itu Imam Haramain. Kemudian ada satu zaman kita ada dua tokoh, Ibn Hajar dan Imam Ramli. 1000 kan, atau 1000 Hijrah. Kemudian dia ada lagi muhakkik yang mutaakhirin, iaitu pengarang kitab Al-Fawaidul Madaniyah. Kemudian Al-Kurdi, Muhammad Sulaiman Al-Kurdi. Kemudian ada seorang lagi, beliau ni Misri, beliau buat syarah kepada tapi tak habis, tak cetak pun. Mursyidul Anam ila Ummil Imam. Mursyidul Anam ila Ummil Imam. Dalam satu kitab beliau bahas tentang telinga ni. Telinga ni. Beliau mentahqiqkan telinga dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dan beliau bawa rajah, gegendang dan semuanya, dan beliau kata tak mungkin ulama kita bercakap tentang rongga bertentangan dengan yang kajian ulama tasyrih. Ulama tasyrih ni ulama kaji tubuh manusia lah. Tak mungkin. Cuma mungkin orang akan kontra akan benda ni bila kita memahami yang batalkan puasa kalau mengenyangkan. Sebenarnya tak, sekadar masuk dalam rongga, dan dalam telinga memang ada rongga, confirm. Dan rongga telinga memang dia ada dinding. Dia ada dinding. Dan Syekh pun sebut tentang dinding tu. Dinding tu hanya akan boleh masuk ke sebelah kalau orang tu ada sakit. Sehingga dinding dia berlubang dan masuk kat sebelah sana, dan dia memang boleh turun sampai sini, bawah sini. Tapi itu tidak merupakan syarat untuk jadi batal. Dan ulama kita menyedari perkara itu, dan masalah itu memang ada khilaf. Saya suka sebut macam ni, bila masalah tu ada khilaf, maksudnya ulama memang dah bahas. Mereka menyedari dan mereka tetap kata batal juga. Maksudnya dia batin dia kat mana kalau telinga? Kitab yang saya biasa jadikan rujukan lah untuk dapatkan sepadan-sepadan ni, mudahnya kitab Bushrul Karim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Beliau sebut ni semua, telinga, kemudian zakat, dubur. Beliau juga sebut tentang inilah halqum, dan beliau sebut lafaz dia yang membatalkan ni adalah ma wara'al muntabiq. Kalau nak terangkan dengan lebih jelas, kalau saya masukkan jari paling kecil, iaitu apa dia panggil, jari kelingking, dia tak akan sampai. So kalau kita pergi kat telinga, ada bahagian yang kita boleh nampak, ada bahagian yang dia di sebalik muntabik, benda yang berbelok daripada telinga tu punya apa? Lereng, laluan. So dia adalah bahagian berongga di belakang bahagian yang tertutup daripada bulatan ataupun daripada
lipatan telinga. Belakang tu, gua yang ada dalam tu, kan telinga ada gua dia kan, dan yang dalam tu ada gegendang. Itulah kawasan itu yang kalau masuk batal. Jadi Syekh Haidar selalu jawab soalan ni. Dia kata kalau orang dikorek telinga pakai ke jari memang tak batal. Kata bab boleh sampai ataupun tak sampai ikut telinga orang tu. Tapi kalau dia cucuk dalam memang boleh sampai. Kata bab sebab dia kecil boleh masuk ke kawasan tersebut. Dan perkara ini kembali kepada yang kita sebut tadi, iaitu ta'abbud. Apa jadi kalau korek telinga? Kenyang ke? Kenyang ke korek telinga? Tak. Dia ada usul. Ini dalam mazhab Syafi'i sudah pastilah mazhab lain. Macam contoh mazhab Al-Imam Abu Hanifah tak batal. Dalam mazhab Syafi'i pun ada pendapat yang kata tak batal kan tadi disebut dalam Minhaj oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Okey, kita dah kenal 5 rongga terbuka. Yang paling banyak pembincangan hari ini adalah tentang telinga.